Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jika mengikut peraturan kita dikendaki menamatkan syarahan apabila azan isyak berkumandang. Namun diberikan pengecualian sekiranya para jemaah bersetuju menganjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak bagi memberikan laluan kepada penjelasan sedikit lagi tentang syarahan, maka bolehlah dianjakkan solat isyak tersebut. Jadi kita mohon izin daripada jemaah untuk menganjakkan sedikit. Muslimin muslimat sekalian, balik kepada salah satu perbahasan penting para ulama tentang persoalan perpaduan orang Islam di rapat kuat diganding muafakat. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-9, Allah Ta'ala menyebutkan kalau ada dua kumpulan orang Islam bergaduh, fa aslihu bainahuma, mu kena damaikan dua kumpulan ini. Apa sebab ayat ini turun? Baik, kata ulama tafsir, ayat ini turun ketika satu hari Nabi SAW nak pergi berjumpa dengan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni tuan-tuan presiden munafik Madinah. Dalam Quran ada 17 ayat cerita kejahatan dia. Ada surah khusus cerita pasal dia daripada ayat 1 sampai ayat 8, surah Munafikun. Ni memang jahat betul. Nabi nak pergi jumpa dia sebab orang munafik walaupun dia musuh kepada Islam, tapi dari segi zahir dia tetap Muslim. Jadi Nabi nak pergi jumpa dia, Nabi bawa rombongan, Nabi naik keldai. Sampai di pekarangan rumah Abdullah bin Ubay, Nabi pun parking keldai dia. Tiba-tiba keldai Nabi yang parking di halaman rumah dia itu, rumah Abdullah bin Ubay, keldai Nabi kencing. Ini bahasa kasarnya, buang air kecil, bahasa halusnya. Shishi, yang pun tak faham. Dia shishi. Takut kasar sangat percakapan. Dia buang air di halaman rumah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay marah. Yalah, kalau kita pun tetamu datang, parking dekat pos parking depan rumah kita, kereta pula kereta tahun 90, penuh minyak hitam bila dia reverse, bocor sana bocor sini, habis kotor. Jadi ni keldai buang air kecil. Dia marah pada keldai Nabi. Dia maki hamun lah, sampai di hujung dia cakap, tanaha anni, keluarkan keldai ni daripada pekarangan rumah aku. Dia marah kepada rombongan Nabi. Sahabat Nabi yang ikut marahlah. Abdullah, kau ingat ni siapa? Ni Nabi yo. Ni bukan guru takmir. Kau nak marah-marah depan orang. Kau hajar punya orang. Orang datang nak jumpa. Dia panas. Rombongan Nabi jadi panas. Nabi diam ya. Abdullah bin Ubay bila pengikut-pengikut Nabi masa itu marah pada dia, Abdullah bin Ubay pun ada juak-juak dia juga. Ada dia punya penyokong-penyokong dia. Masing seng-seng lengan. Habis korang apa sibuk? Gaduh. Dia berlawan mulut. Sehingga kan ada sahabat yang ikut Nabi mengatakan, Abdullah, la khimar Rasulullah atiba minka. Engkau tahu tak, keldai Nabi lebih mulia pada engkau. Keldai Nabi lagi mulia pada engkau. Kalau macam ini perangai kau menyambut tetamu. Pengikut Abdullah bin Ubay marahlah. Nyamakan bos aku pula dengan keldai pula. Jadi masih nak bergaduh. Dalam panas suasana itulah turun ayat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Sekiranya dua kumpulan orang Islam bergaduh, maka engkau damaikanlah antara mereka. Maka ayat ni turun untuk mendamaikan antara orang Islam dengan orang munafik. Orang munafik ni bukan mendamaikan antara Aus dengan Khazraj, mendamaikan dengan orang munafik. Sebab itu kita orang masjid, kita kena ambil peranan ini. Orang bergaduh di luar sana, kumpulan A dengan kumpulan B, kita jadi pendamai. Jangan kita menambah masalah. Sekarang ni tak ada dah orang nak cari perpaduan di mana sekarang. Masjid je tinggal, tak ada dah. Benteng terakhir perpaduan dalam masjid. Tuan-tuan yang duduk dalam masjid ni semua pemikiran lain-lain. Ni parti ni parti ni, mazhab ni macam-macam. Tapi kita masuk sini kita semua okey. Ni benteng terakhir perpaduan.
Maka kita kena damaikan yang di luar, yang bercempera, bergaduh siang malam itu. Sebab itu ulama mengatakan dibenarkan berbohong untuk mendamaikan orang bergaduh. Sampai begitu dia punya ganjaran. Sepatutnya bohong ni berdosa. Bohong dosa. Kulul kadzib yaktub ala bani Adam. Setiap pembohongan dicatatkan dosa kepada anak Adam, kecuali orang berbohong dalam beberapa keadaan. Pertama, rajulun yakzibu fi harbi fa inna harba khuda'ah. Pertama, bohong dalam suasana perang dibenarkan. Sebab perang adalah khuda'ah, tipu daya, muslihat, strategi. Katalah macam sekarang Rusia dengan Ukraine, dia bergaduh. Orang Ukraine kena tahan jadi prisoner of war. Dia boleh je menipu. Mana Rusia tangkap, kau askar? Tak, saya wartawan sinar harian. Dia boleh mengaku. Dia tak dikira berbohong. Tak dikira berbohong. Tak masuk neraka lah. Sebab kalau diterangkan dia siapa, mesti dia kena torture, berapa senjata, kereta kebang, kau ada berapa maklumat intelijen, orang akan korek. Jadi dibenarkan bohong dalam suasana perang. Yang kedua, ini orang puan marah, minta maaf lah ya. Dibenarkan bohong, yakzibulil ma'ati fayurdiha. Seorang suami bohong pada isteri, dibenarkan. Dengan niat nak jaga hati, dibenarkan. Ni bukan bohong macam Pak Maun, pakai baju kot pergi masjid, rupa joget. Itu menipu namanya. Itu menipu. Ini bohong ni macam mengambil hati, fayurdiha. Contoh, tuan-tuan puan-puan balik sekali ni sekarang, dia kata tak payah singgah mana-mana lah minum, kita makan di rumah, saya ada masak ni. Kita pun bila dia serve tu, kita makan je lah. Lalu dia tanya, okey tak bubur ni saya buat? Walaupun manis ke apa, tuan-tuan cakap sedap je lah, selesai masalah. Mana bohong kan je. Jangan nak jadi macam chef selebriti. Oh sepatutnya you kena buat macam ni. Tak payah, tuan-tuan makan je lah. Halal berhalal je lah. Ataupun isteri pakai baju ke apa, bang, saya pakai baju ni nampak kurus ke nampak gemuk? Pandai-pandai lah tuan-tuan nak hidup. Kalau nak rasa malam tu dapat tidur sekali, cakap lah dia lawa. Kalau cakap dia gemuk, tidur luar lah. Pandai-pandai saja lah. Benda ni politik perkahwinan. Artinya tidak terlalu lurus. Tidak lurus sangat. Boleh menjaga hati, dibenarkan. Tapi yang ketiga adalah rajulun yakzibu baina rajulaini liyuslih bainahuma. Dibenarkan bohong untuk mendamaikan dua kumpulan bergaduh. Contoh di perumahan kita, di kampung kita, ada dua kumpulan. Tak kira lah politik dengan politik ke, vaksin dengan pro-choice ke, orang ada apa saja, kita mesti jadi orang tengah mendamaikan. Pergi dekat A, kau bergaduh dengan B. B beruk, dia kutuknya B beruk. Sabar kau ni mulut tak apa-apa lah. B tak pernah kutuk kau tahu tak? Aku jumpa dia tak pernah sebut pasal kau. Jadi A ni tadi daripada marah jadi sejuk. Padahal B hari-hari kutuk. Kita malah cerita je. Sebab kalau kita cerita, dia jadi panas. Kita pergi dekat B, kau bergaduh dengan A. A monyet, dia kutuk pula A monyet. Sabar B, kau ni mulut apalah. A tak pernah cakap apa pasal kau. Oh ya ke? Iya, aku tahulah, aku kerja dengan dia. Hari-hari A ni zikir dia mengata ke B hari-hari. Kita tak cerita. Jadi B yang panas pun jadi sejuk. Akhirnya kerana pembohongan kita, A dengan B jadi baik. Kita tak nyampai-nyampai, kita bohongkan saja. Dan yang ini kata ulama bukan sekadar harus, tapi berpahala pula. Yang Piramli kata bohong sunat tu tak betul. Bohong sunat untuk isteri tu tak betul. Bohong berpahala ada untuk mendamaikan orang bergaduh. Tapi sekarang watak pendamai macam ni mana ada dah. Yang ada dalam masyarakat sekarang kaki bakar ramai. A dengan B bergaduh. Kau bergaduh dengan B? B beruk. Bukan beruk, beruk mak ye. Kalau aku jadi kau, aku terajang lama dah. Kau hajar mulut tu. A tadi marah sikit jadi marah banyak. Ini yang ada dalam masyarakat kita. Sebab itu ayolah muslimin muslimat, mari kita jaga ukhuwah. Inilah modal kita nak jawab dalam kubur esok. Dirapat kuat, diganding muafakat. Tapi kalau bergaduh sama kita hanya isu-isu yang tak membawa ke mana pun isu itu, tak memberi semangat pun kepada impak yang besar kepada pembangunan, tetapi bergaduh sampai tak berbaloi. Jagalah ukhuwah. Orang jaga ukhuwah ni Nabi sebut,
Siapa-siapa yang jaga ukhuwah, jaga silaturahim, Allah beri ganjaran, umur dia panjang. Engkau bergaduh dengan orang, walaupun hari-hari exercise, kayu-kayu basikal, kulu kilir, tapi hidup engkau bergaduh, engkau mati muda. Sebab kuat bergaduh. Orang jaga silaturahim, umur panjang. Ini siapa yang beritahu? Nabi SAW. Man sarrahu an yubsata lahu fi rizkihi aw yunsa lahu fi athari falyasil rahimahu. Siapa-siapa yang hendak Allah luaskan rezeki dia dan Allah panjangkan umur dia, jagalah silaturahim, kata Nabi. Hadis Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Dan jaga silaturahim yang paling bagus adalah jaga silaturahim dengan orang yang terang-terang benci kita. Dia memang tak suka kita, dan kita je yang nak pergi baik dengan dia. Dalam satu hadis Nabi pernah sebut, wa an asila rahimi wa in jafani. Antara orang yang memiliki tahap hamba Allah tertinggi, dia boleh sambung silaturahim walaupun orang tu tak suka pada dia. Kita kalau boleh jaga silaturahim dengan kawan-kawan kita, orang yang suka dengan kita, itu tak pelik. WhatsApp group ada, telefon, oi, jom minggu ni kayu basikal, okey beres, jom. Kita, orang ni tak ada isu dengan kita. Tapi kalau kita boleh berbaik dengan orang yang benci dengan kita, wah, itu marvelous betul. Orang tu tak suka kita, kita pula ngeneng-ngeneng nak pergi baik dengan dia. Kadang kita bagi salam, dia pandang pun tidak. Assalamualaikum, dia buat pekak, tak apa. Kita mungkin rasa tercabar, wah, malu aku macam ni, macam beria sangat. Tak, kita ngalah. Kita nak kejar kepada Allah. Ini makhluk kecil semua. Ada orang mengadu, ustaz, saya pun ada maruah ustaz. Orang tu tak nak cakap dengan saya pula nak cakap dengan dia. Dia buat bodoh ya. Saya beri salam, jawab pun tidak. Tuan-tuan, apa masalah kalau salam kita tak dijawab? Tuan-tuan semayang selama ni ada orang jawab ke salam tuan-tuan? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada orang jawab pun, lantaran korang lah. Sebab kita tahu salam kita bukan pada orang saja. Ni kiri kanan ni, malaikat kiri kanan kita nak beri salam. Jin-jin yang ada dalam masjid ni pun kita nak beri salam. Masjid ni tak ada jin lagi ni, saya tengok. Okey lagi ni. Jin remaja lagi lah, belum. Bolehlah semayang atas seorang, okey. Kalau dah 10 tahun jangan tidur seorang atas, pakai bawah dia hantarnya. Jin suka betul masjid, saya tak tahu mengapa. Baguslah. Daripada duduk pasal malam, dia duduk masjid. Jin dan masjid tak boleh berpisah. Jadi jangan perangai pelik-pelik sangat. Sebab itu Nabi SAW dia menyebut, antara tanda kau nak kenal umat aku, dia mesti jaga hubungan silaturahim. Kalau dia mendakwa dia cinta Nabi lah macam-macam, tapi hidupnya bergaduh dengan semua orang, ini bukan umat aku. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Nabi kata nombor satu tanda umat aku, dia muliakan tetamu. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimah. Nombor satu indikator, dia mesti jaga tetamu. Baik itu kita boleh kenal orang, kalau kita datang rumah dia, dia buat tak tahu saja, tak ada iman lah. Tak ada iman. Kita tahulah SOP, tak boleh orang masuk sebarang sebagainya. Tapi jagalah perasaan orang datang pada jauh. Yalah, kita orang Melayu dulu memang jaga tetamu. Si ada pantun, senja gemilang, bayu berpuput, gugur kenanga celah jerami. Besar hati kami menyambut tuan bertamu ke rumah kami. Batu kecubung berwarna ungu, ditatah belian batu bermutu. Adat kami menyambut tetamu, hampakan tikar, lebarkan pintu. Tapi ni dulu lah. Sekarang ni tak ada lah tuan-tuan. Tuan-tuan daripada KL nak pergi Kuantan, sampai Tol Gambang, telefon. Anak saudara ada Kuantan, telefon. Hello, ni Ngah ni. Ngah, dari mana? Tol Gambang dah. Datang Kuantan ke? Duduk hotel mana? La ilaha illallah. Anak saudara tu, dia boleh tanya duduk hotel mana. Sepatutnya anak saudara, darah daging kita, Ngah, datang rumah saya, makan nasi. Tak makan nasi, jangan datang. Ini orang dulu kan gitu.
Kita pergi rumah dia tak makan, dia halau kita balik. Kau jangan datang sini lagi. Kita pula mengada-ngada datang rumah orang asyik tengah hari. Langkah kanan, langkah kanan. Memanglah datang tengah hari langkah kanan. Cuba datang pukul 3. Orang tua-tua pukul 12.30 tu lapar dah. Langkah kanan. Tapi style orang kampung dulu ya, apa ada makan lah. Dia bukan kisah sangat kita nak order panggil Grab. Kalau tak ada apa ada ya, kita tak kisah pun. Tapi sekarang ni orang dah tak ada lah tuan-tuan. Asal jumpa, asal tipu, hotel mana? Ini kan saudara engkau, patut ajak ke rumah. Datang rumah. Dia pun tak nak nyusah kita, tapi cara tu kena ada. Jaga silaturahim. Ataupun ada setengah orang tu baru sampai, dah tanya bila nak balik. Ada pak saudara tu baru sampai pagar, bila dah sampai Kuala Lumpur? Ni tadi beberapa jam tadi lepas tu bila pula balik Setia Alam? La ilallah, aku baru sampai, yang katanya bila nak balik Setia Alam. Tapi biasa penceramah pun kena juga benda gini kadang tu. Baru sampai dari Kuantan, habis ceramah tanya dah, ustaz bila balik Kuantan? La ilaha illallah, aku baru sampai Salam dah tanya bila nak balik. Kasih can lah duduk sini dulu. Ni contoh, lepas ni kan tak ada lah berani tanya dah. Kalau tak ayat standardnya, bila balik Kuantan? Baru sampai tanya bila balik. Tuan-tuan, Nabi pesan ad-dhiyafah salasatu ayam, fa makana wara'a zalika fa huwa sadaqatun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Tetamu ni 3 hari kau tak boleh tanya dia. Dia datang, ahlan wa sahlan. You tak boleh tanya apa sebab datang, budaya tak boleh tanya. Tapi lepas pada 3 hari, habis. Kita tak kenal dia, dia tak kenal kita. 3 hari layan dia, memang layan betul. Kalau Arab dulu tak ada makanan, sembelih kuda nak bagi makan pada tetamu. Kalau orang Arab, dia budaya dia ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan ni bukannya welcome, tetapi ahlan, kamu dah jadi member kami, family kami, ahli. Kita adalah family. Wa sahlan, kami mudahkan segala kehendak kamu duduk di rumah ini. Orang Melayu dia tak ada ahlan wa sahlan. Dia ahlan wa sahlan wa jalan. Bila nak balik? Dia sibuk tanya bila nak balik je. Budak-budak ni, budak-budak sekarang ni hancur.